kita boleh mengerjakan solat. Barulah solat kita itu sah. Kalau kita tidak istinja, setelah kita buang air kecil, buang air besar, maka akan menyebabkan kita dalam keadaan bernajis. Sebab itu solat tidak sah. Melainkan orang tu dia kencing, dia berak, kering. Kencing mungkin tak berlaku lah. Tapi kalau berak, kering. Memang kering sungguh. Tak ada basah langsung. Itu memang tak wajib dah istinja. Disunatkan sahaja. Baik. Jadi bila kita dah sentuh tentang ada istinja ni, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Kita baca sedikit doa. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa'. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khair ibtigha wajhillahi wa ridahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, sebelum itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak beri sedikit kita kata apa, ta'rif atau pengenalan lah. Sebelum kita masuk tentang jenis darah wanita ni, di tangan saya ni ada sebuah kitab, Kitabul Adab. Tuan-tuan kalau tengok, boleh nampak tak? Gelap Kitabul Adab. Kitabul Adab ni dia tebal jugalah. Tapi sangat bagus untuk dibacakan, dimuzakarahkan. Kitabul Adab yang dikarang oleh Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini. Keturunan Habaib. Orang Indonesia, ulama Indonesia Nusantara. Mana kitab adab ni mencakupi 50 adab dalam 50 keadaan. Yang mana beliau ni, pengarang ni belajar daripada Allamah Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi. Jadi dalam kitab ni ada 50 adab. 50 adab mencakupi 50 keadaan. Bagi saya sangat bagus untuk kita bacakan. Tak semestinya kita buat kelas, tapi sambil-sambil di rumah pun sebenarnya kita boleh baca dengan isteri, dengan anak-anak. Sebab bahasa dia bahasa mudah. Bahasa Melayu. Indonesia tapi Melayu lah. Mudah faham. Dan sangat bagus. Kerana dia berbagai adab. Adab ni maksudnya perkara yang disunatkan. Dan dalam masa yang sama dia akan, bila kita amalkan perkara yang sunat dalam kehidupan ini, maka dia mendekatkan kita ni, kehidupan kita dengan kehidupan baginda Nabi SAW. Bila kita bawa adab dalam kehidupan sunnah-sunnah Nabi, maka secara tak langsung hubungan kita dengan Nabi itu semakin hampir. Ada orang dia banyakkan selawat, dia banyakkan selawat lah khususnya. Tetapi sebenarnya ada juga amalan-amalan lain yang disarankan untuk kita baca, untuk kita amalkan. Misalnya kita akan baca selepas ni, iaitu adab memasuki tandas dan keluar tandas. Yang sebenarnya kita dah sentuh sikit lah pada minggu lepas. Pada awal bulan hari tu. Kita akan sentuh lebih sempurna pada malam ni insya-Allah. Dan kitab ni saya ada muzakarahkan di beberapa masjid dan surau lah. Contohnya di Surau Cheng Setia Melaka, di Masjid Taman Maju saya dah khatamkan dia, lebih kurang lah. Dan masih lagi dijalankan secara terperinci. Kemudian di Masjid Tehil, kemudian di beberapa tempat yang lain. Sangat bagus untuk dibacakan. Masjid Simpang Kerayung, sekali sebulan sekali kita akan bacakan Kitabul Adab. Sebab apa? Sebab bila kita yang belajar ilmu ni, yang kita dah belajar macam-macam kitab ni, bila kita baca Kitabul Adab ni, kadang-kadang kita pun malu. Sebab apa? Ada banyak lagi perkara yang kita belum amalkan dalam kehidupan ni sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa kita dah banyak belajar ilmu, kita dah banyak dah. Tapi sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang kita masih belum amalkan. Sebab ilmu ni dituntut untuk kita amal. Khususnya
berkaitan dengan adab. Kerana orang yang tidak ada adab ni adalah tanda kepada sedikitnya malu dia, sifat malu dia. Orang yang malu dia tinggi, maka adab dia akan memiliki adab yang tinggi. Pepatah ulama mengatakan man qalla haya'uhu qalla adabuhu. Orang yang sedikit dia punya sifat malu dia, maka akan sedikitlah adabnya dalam kehidupan. Jadi kita jadilah orang yang beradab. Macam mana nak jadi orang yang beradab? Kena bina sifat malu. Dan satu lagi, kita ikut sunnah Nabi SAW, insya-Allah Allah akan bina sifat malu dalam kehidupan kita. Yang mana malu yang terpuji. Ulama kata malu yang dipuji oleh syarak, iaitu kita malu untuk berbuat maksiat, buat dosa. Itu semua adab lah tu. Adab kita kepada Allah. Kita tidak melakukan dosa, melakukan maksiat. Tapi orang yang mana, dan malu yang dicela pula ialah malu untuk bertanya tentang agama. Itu malu yang dicela. Kita tak faham, kita tak tahu tapi kita buat-buat tahu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jadi kita bersyukur pada Allah pada malam ini kerana Allah pilih kita untuk hadir pengajian kita. Dan pengajian agama ni sebenarnya satu anugerah yang Allah berikan kepada umat dia. Untuk kita, bila kita belajar ilmu agama, apa manfaat dia? Pertama, kita dapat amal. Bila kita amal, kita dapat pahala. Bila kita dapat pahala, pahala tu disimpan di hari akhirat. Di saat kita sangat-sangat memerlukan, saat hari kematian nanti. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita ajarkan ilmu ni, ilmu yang kita dah belajar, kita ajarkan. Paling mudahlah kalau kita perempuan, kita ajar kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Kepada cucu kita. Kita dah belajar, kita niat untuk sampaikan. Ustaz susahlah nak sampai, tak tahu nak sampai kat siapa. Ustaz tak apalah mengajar masjid surau senang. Boleh, tak ada masalah. Kita ada siapa depan kita? Kita ada suami, kita ada isteri mungkin, kita ada anak, kita ada cucu. Hak mana yang ada, maka kita kongsi sama-sama apa yang kita dengar, kita sampaikan. Sebab itu ulama kata dalam pengajian tu dah kena ada niat. Niat untuk sampaikan. Baru Allah akan beri taufik untuk sampaikan. Macam saya mengajar kitab ni pun, kita bukanlah nak begitu kita ni hebat sangat. Tapi kita baca ni niat supaya kita dapat amalkan juga. Sebab banyak lagi kita tak dapat amal. Dan dapat sampaikan supaya apa? Bila kita sampai, orang amal dengan penyampaian kita, kita akan dapat saham pahala akhirat. Saham berterusan. Selagi amal itu dilakukan, maka pahala tadi akan berterusan. Walaupun kita dah mati. Sebab itu untung orang yang mengajar ilmu agama. Dan tak perlu pun kita nak jadi ustaz, ustazah baru kita boleh mengajar. Tak kan. Maknanya apa yang kita dah belajar, kita faham dan kita rasa betul. Perlu ada kitab lah yang sebaiknya. Maka kita sampaikan. Yang paling mudah, keluarga kita dulu. Kan? Keluarga kita. Yang biasa-biasalah. Yang berat-berat tu, kalau kita tak yakin, tak perlulah. Yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Contohnya ada adab yang biasa kita akan lakukan. Maka orang faham ini pelaburan dunia. Pelaburan dunia ni, kita berlabur, kita dapat saham, kita dapat keuntungan dan sebagainya. Tapi orang sedikit faham tentang pelaburan akhirat, iaitu kita mengajarkan kepada orang lain, ajak orang lain untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sedikit yang kita faham tentang perkara itu. Dalam masa yang sama, kita ajak umat ini untuk kembali kepada kehidupan Nabi, maka bukankah itu menggembirakan Nabi SAW? Bila Nabi lihat umat Nabi ini kembali kepada kehidupan Nabi yang sebenar, mengikuti akhlak yang Nabi telah ajarkan, bukankah itu menggembirakan Nabi? Bermakna kita telah melakukan sesuatu yang menggembirakan Nabi. Menggembirakan Rasulullah SAW. Ada ulama kata, kalau kita pergi umrah, tak salah kita pergi umrah. Umrah ni satu ibadat. Satu ibadat yang sangat dituntut dan pahala dia sangat besar. Tapi bila kita pergi umrah, kita hanya menggembirakan Nabi. Kita seorang je. Kita seorang je yang menggembirakan Nabi. Tapi kalau kita mengajar orang lain, dan kita ajak kawan kita, kita ajak keluarga kita sama-sama untuk hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, maka bukan kita, maknanya bukan seorang saja menggembirakan Nabi. Maknanya kita telah membawa umat ini, kita telah membawa ramai orang untuk menggembirakan baginda Nabi SAW. Nampak tak beza dia? Satu, kita buat amal itu untuk diri kita je.
Kita sembahyang, kita puasa, kita buat zakat, haji, umrah, maka kita dapat pahala tu kat kita. Okey? Dan kita seorang je yang dapat gembirakan Allah, gembirakan Nabi. Tapi bayangkan kalau kita ajak kawan-kawan kita yang lain. Kita ajar mereka, kita muzakarah, kita pelawar mereka, khususnya kita ajak mereka dalam majlis ilmu. Kan? Paling-paling lemah. Tak boleh kita nak ajar, kita ajak mereka untuk hadir dalam majlis ilmu. Maka bila mereka duduk, mereka belajar, kita bagi kelebihan, mereka datang, mereka belajar, mereka amalkan, maka bukankah kalau kita dapat 10 orang, 20 orang, 30 orang, maka lagi ramai umat yang kita bawa kepada agama, lagi banyaklah kegembiraan Nabi SAW terhadap umat ini dan kepada kita. Kerana apa? Kita jadi sebab orang lain dekat dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu umat Nabi ni hanya bukan dikeluarkan sebagai abid sahaja, iaitu orang yang beribadah, tetapi ukhrijat linnas. Umat Nabi ini, Al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk seluruh manusia. An-Nabi kafatan linnas. Nabi diutus untuk seluruh manusia. Begitu juga Allahumma salli ala Muhammad. Pertama ialah Al-Quran. Yang kedua ialah hadis Nabi SAW. Dan kita juga umat ini, Allah Ta'ala cipta, Allah jadikan kita umat akhir zaman sebagai ukhrijat linnas. Untuk manfaat seluruh manusia. Maknanya bukan kita seorang je. Bahkan kita sepatutnya kena beri manfaat pada orang lain. Dan manfaat yang paling besar dalam dunia ini, bila kita bawa orang lain dekat dengan agama Allah. Bila kita mampu berusaha dalam kehidupan orang lain ini, hidupnya sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan terus sedikit kita sedikit selingan lah. Pertama, adab masuk dan keluar kamar mandi ataupun tandas, yang mana kita dah baca minggu lepas tu, kita jalankan. Pertama, menutup kepala untuk menjaga rasa malu, kata musannif rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni, bagus ya. Kitab ni boleh dapatkan dekat Shopee pun ada, Kitabul Adab. Harga dia kalau tak silap saya RM70-80. Tak termasuk pos. Tapi bagi saya lah, harga tersebut dengan ilmu yang ada dalam kitab ni yang musannif telah karang, terlalu sedikit lah bayaran tersebut. Sebab kalau nak tengok, nak susun, nak tulis, sebab kitab ni bukan sahaja ditulis adab, sunnah-sunnah, bahkan ditulis juga hukum-hukum berkaitan sebahagian ibadat daripada kitab-kitab fiqh syafi'i yang mu'tabar. Itu bagusnya dengan bersama ibarat kitab-kitab tersebut. Jadi kalau orang tanya mana dalil, hukum yang kamu sebutkan ada dalam kitab ni. Ada dalam Kitabul Adab ni, boleh tengok, boleh rujuk apa nama kitab tersebut. Hadis-hadis pun dibawa sebagai rujukan secara umum. Baik. Pertama, bila kita masuk tandas, maka ditutup kepala. Untuk jaga rasa malu kepada Allah. Ni kita dah sebut pada minggu lepas, kalau tak silap. Melainkan ketika nak mandi kan, kita berhajat untuk buka kepala, kalau tak basah lah kopiah ni. Maka apa dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Ya ayuhan nas, istahyu minallah. Ni satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu menyebut, wahai para manusia, malulah kamu kepada Allah. Fa inni la azallu idza ataitul khala ughatti ra'si istihya'an min rabbi. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq riwayatkan hadis ini secara marfu' lah. Zahirnya secara marfu'. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis ini, wahai para manusia, malulah kalian kepada Allah. Maka sesungguhnya aku selalu diam di bawah atap jika masuk ke bilik mandi seraya menutup kepadaku kerana rasa maluku kepada Allah. Maknanya kata beliau, kita selalu diam ni. Fa inni la azallu ni beri makna aku sentiasa. Maknanya setiap kali aku masuk ke dalam bilik mandi ataupun tempat buang hajat, maka aku akan menutup kepalaku. Sebab apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu bila kita masuk tandas, kita tutup kepala. Paling kurang kita pakai kopiah. Kopiah ataupun apa-apa saja yang boleh tutup kepala kita. Lelaki atau perempuan. Itu adabnya. Yang kedua, pakai slipper. Supaya apa? Kaki tadi tak terkena najis. Tak ada melekat kotoran najis pada kaki kita.
Dan bila kita basuh kaki setelah keluar tandas, kaki itu dalam keadaan bersih. Jadi penting kita, ni pun kita dah beritahu pada minggu lepas. Kemudian membaca doa masuk tandas. Allahumma bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kita dah baca pada minggu lepas. Dan doa keluar tandas. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba 'annil 'adza wa 'afani. Baik. Kalau kita terlupa nak baca, disebut dalam kitab ni. Jika doa itu tak dibaca, misalnya dah masuk tandas, baru teringat, tadi tak baca doa ni. Masa nak masuk tu, kita lupa nak baca. Dah masuk, dah nak keluar najis dah. Ataupun dah keluar dah pun, baru teringat, tadi aku tak baca doa ni. Maka dianjurkan untuk dibaca dalam hati. Tatkala berada dalam tandas tersebut. Baca dalam hati kita. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca dalam hati. Sebab dalam kitab Hasyiah Bujairimi ada disebutkan fa in taraka ta'awudha walau 'amdan hatta dakhala fayanbaghi an yata'awwadha biqalbihi. Kalau dia terlupa untuk baca a'udzubillah, ta'awuz, walaupun sengaja sehingga dah masuk dah, maka hendaklah dia berusaha sepatutnya dibaca dalam hatinya. Baca dalam hati. Baik. Jadi kita bila dah masuk tandas terlupa nak baca doa, jangan kita biarkan saja. Kita baca dalam hati. Begitu juga semasa makan. Makan ni, kadang-kadang kita dah makan baru teringat. Belum baca doa. Maka jangan terus makan. Kita boleh baca lagi doa makan. Apa doa makan yang dianjurkan? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Doa makan ni paling kurang bismillah je yang disunatkan. Doa yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar tu doa lihat makanan. Belum makan lagi. Tapi bila nak mula makan, bismillah. Tapi kalau terlupa tengah-tengah makan baru teringat, ataupun dah habis makan baru teringat, maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ni Nabi ajar pada kita. Maka syaitan tu dia akan muntahkan semua makanan yang dimakan bersama kita. Baik. Kemudian disebut tidak berbicara dalam bilik air kecuali ada uzur. Tak berbicara. Bila kita dalam tempat tandas ni, kita tak perlulah berbicara. Orang telefon ke apa ke, kita silent dulu. Kita biarkan dulu. Kadang-kadang ada orang dia bercakap dalam tandas. Orang telefon dia mungkin emergency sangat kot kan, ataupun busy sangat. Sampai dalam tandas pun duk berborak ke. Kejap aku punya file kat situ. Orang sebelah tu kalau RNR tu boleh dengar apa dia bicarakan sebelah. Jadi adabnya kita tidaklah berkata-kata ketika di dalam tandas. Senyap saja. Apatah lagi menyanyi. Ada orang sambil mandi sambil menyanyi. Keluar lalu Isabella lah, keluar lagu. P. Ramlee pun ada lah. Macam-macam lagu keluar sambil menyanyi. Sebenarnya tak elok kan? Tak elok. Itu adat orang kafir. Orang kafir ni dia menyanyi dan tandas. Pegang shower tu menyanyi. Kan? Kebiasaan orang kafir. Orang kafir ni kalau mandi, pertama apa? Dia mandi telanjang, tak pakai pakaian langsung. Lelaki perempuan sama je. Tapi kita kena bezakan lah. Kita pakailah pakaian yang menutup badan kita. Walaupun sebahagian. Tanda malu kita dengan Allah. Malu kita dengan Allah, pakai pakaian tutup sebahagian. Dan kita jangan berkata-kata ketika mandi, ketika buang hajat. Bahkan segerakan kita mandi, jangan lama-lama. Ada orang masuk tandas lama. Lama masuk tandas. Tak tahu dia memenung apa, duduk mikir dia punya projek dekat pejabat dan sebagainya. Kalau tengah nak buang hajat tu sambil tunggu dia nak berak tu, itu keperluan lah, tak apa lama. Tapi ni memang saja-saja lama. Kadang-kadang ada sambil simpan buku lagi dekat tandas. Ada rak buku depan pintu tu, nak baca ketika berak. Kan? Buku kegemaran dia lah. Saya pernah masuk satu tandas, besar tandas dia kan, orang kaya punya tandas. Ada kapet, ada pokok bunga, ada rak, ada sinki, kemudian ada cermin, ada TV lagi. Ya Allah kan. Sempat lagi tengok TV yang tandas. Mak Saleh pun tak tengok TV. Paling-paling pun dia makan kan. Makan pizza dan tandas. Itu semua hukumnya makruh. Makruh. Baik, tidak membaca Al-Quran atau zikir atau selawat di dalam tandas. Ini kita dah sebut pada minggu lepas. Dan jika seseorang bersin dalam tandas, maka disunatkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kalau kita bersin, maka kita ucap Alhamdulillah. Tapi dalam hati.
Sebab makruh kita lafazkan. Dan dia akan dapat pahala walaupun dalam hati dapat pahala. Dapat pahala. Kata Imam Bajuri, kalaulah seseorang bersin, dia memuji Allah dengan hatinya, maka akan diberi pahala ke atas bacaannya itu. Sebab apa biasanya tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulama kata dia akan dapat pahala bila dia talafuz, dilafazkan pada lidah dan dia renung makna tasbih itu, makna zikir itu dalam hati dia. Maka dia akan dapat pahala. Tapi kalau hanya sekadar ucap begitu saja, tanpa dia menghayati, tanpa dia renung, sebahagian ulama kata tak dapat pahala. Sebab itu bila tasbih ni, zikir ni kita baca, kita hayati makna dia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maksudnya kita hadirkan makna-makna itu dengan merasakan keagungan Allah dalam hati kita. Adapun selawat ni kalau tak tahu makna pun dapat pahala. Bahkan ulama kata kalau kita selawat dengan penuh riak, pun dapat pahala juga. Nak beritahu besarnya amalan selawat atas Nabi ni. Kalau ikut zahirnya ilmu tasawuf, riak ni kan benda antara penyakit hati kan yang kita perlu hilangkan. Tapi nak bagi tahu dia punya kemuncak kelebihan selawat itu. Baik. Kemudian seterusnya masuk kamar, masuk bilik, masuk tandas, dahulukan kaki kiri. Ini kita dah sebut pada minggu lepas. Tidak membawa Al-Quran, hadis ataupun zikir yang lain ke dalam bilik mandi kecuali jika darurat. Kalau darurat tak apalah. Misalnya kita sebut sebelum ni takut hilang dan sebagainya. Kemudian saat kita buang air besar atau air kecil, jangan memandang kepada kemaluan atau ke langit. Jangan pandang kepada kemaluan kita. Ataupun ke langit. Atau pada kotoran yang keluar. Pun jangan tengok. Sebab apa? Melihat najis ni menyebabkan otak kita ni cepat lupa. Lemah ingatan. Jangan pandang ke kanan, jangan ke kiri. Maka nak pandang mana Ustaz? Atas tak boleh, kanan tak boleh, kiri tak boleh. Kemaluan lagi tak boleh. Makruh. Kotoran pun sama juga. Maka tengok depan. Tengok depan. Tengok depan. Sebab tu kalau kita tengok ada sebahagian tempat kat pintu tu macam-macam dia tulis. Kan? Sebab sambil-sambil dia buang hajat tu dia dapat idea, dia tulis, dia lukis kat pintu tandas. Itu perbuatan yang tak elok dah. Sebab apa? Merosakkan, mengotorkan pintu-pintu awam kan, tandas awam. Itu berlawanan dengan adab. Ada juga yang tulis, lepas berak sila flush. Kan? Bagus juga, tapi biarlah dengan cantik kan dia tulis tu, janganlah kita conteng, tampallah sesuatu supaya tak merosakkan pintu tadi. Baik. Kemudian seterusnya, janganlah makan atau minum atau bersiwak tak kala buang air kecil atau air besar. Bila kita buang air besar, jangan makan, jangan minum. Bersiwak pun tak digalakkan. Hukum dia adalah makruh dan dapat menyebabkan penyakit lupa. Siwak ni termasuk juga labur gigi. Ada orang dia nak cepat. Dia bila buang air kecil, buang air besar tu sekali dengan buah gigi. 2 in 1. Sebab apa? Masa dia tu. Nak kejar masa. Ada sepupu saya, tandas dia tu siap ada jam lagi kat dalam tandas dengan bilik air. Sebab apa? Nak pastikan dia punya mandi tu jangan lebih masa dia. Kadang-kadang orang mandi ni, dia nak jaga masa jangan lebih. Dia letak jam kat dalam tandas. Jadi mandi tu hanya 5 minit je. Jadi kalau dah terlebih masa, dia cepat-cepat keluar. Ada orang dia tak boleh kawal masa mandi dia. Dia takut dia apa? Macam lalai dalam tu. Baik. Kemudian seterusnya ialah tidak buang air kecil pada air yang bergenang kerana hukumnya makruh. Buang air kecil ni hukumnya makruh kalau kita buang di tempat-tempat air yang bertakung, dipanggil air yang bertakung. Ini kalau air tu milik dia lah. Kalau air tu milik orang lain, maka hukumnya haram. Ini jaranglah berlaku. Misalnya dekat kolam, dekat kawasan-kawasan yang ada di takung air orang lain, air dan sebagainya. Kalau air orang lain, makruh. Haram. Kalau air kita, makruh. Baik. Ketika buang air kecil atau air besar, maka janganlah menghadap ke arah Kaabah. Ini kalau atau membelakanginya tanpa terdapat penghalang. Kerana hukumnya adalah haram. Jadi kalau kita buang air besar atau air kecil di tanah lapang ataupun di kawasan yang terbuka,
Maksudnya kawasan yang bukan dalam tandas lah. Misalnya kita berada di luar negara, tak ada tandas, terpaksa berhenti tepi jalan nak buang air besar, air kecil. Maka kita carilah arah tu jangan menghadap arah Kaabah atau membelakangi Kaabah. Tapi kalau ada penghalang, tak apa. Penghalang kan yang tingginya 2/3 hasta. Dan tak jauh daripada kita 3 hasta. Itu tak apa. Dan begitu juga kalau dalam tandas, maka dibolehkan. Tak ada masalah. Cuma khilaful aula sahaja. Bersalahan dengan yang lebih utama. Seterusnya disebutkan tidak buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ni bagi lelaki. Kalau orang perempuan tak ada dah nak buang air kecil berdiri ni. Orang lelaki boleh. Maksudnya apa? Hukum dia apa? Hukum dia makruh. Pendapat Imam Syafi'i kata makruh. Kecuali kalau ada uzur. Seperti apa, kita sakit ke. Kita tak boleh nak duduk, tak ada tempat duduk ke. Ataupun macam kita pergi R&R, orang semua dah penuh tandas. Ada tempat berdiri je. Jadi kita pun dah tak tahan dah ni. Kalau tahan juga ni macam sakit. Ataupun boleh terkencing. Maka kita bolehlah gunakan yang berdiri tu. Sebab hajat. Tapi pastikan najis tu tak kena pada pakaian kita. Kalau kita nak gunakan untuk solat. Yang kedua, masa kita kencing itu, tidak ada orang yang melihat aurat kita. Itu dua perkara yang wajib kita jaga. Wajib kita jaga. Dan yang ketiga, saya tambahlah. Kalau kita jenis pakai kopiah ke, pakai serban ke, kan. Kita tanggalkan dah dulu serban kopiah tu. Supaya orang tak nampak buruk kan. Ni apa Pak Imam kencing berdiri ni? Apa ni? Kan ustaz ni kencing berdiri ni. Kadang-kadang orang tak faham kan. Ada keadaan diharuskan. Jadi kita nak hilangkan supaya orang tak sangka buruk dengan kita. Mengata sesuatu yang tidak baik. Maka kita tanggalkan kopiah ni. Tanggalkan kita punya serban ni kan. Supaya orang tak mengata pada kita. Tak menjadikan, maknanya tak memburukkan orang-orang agama lah. Dengan sebab perbuatan kita. Itu sangat penting. Kadang-kadang saya pun sama juga bawa kereta. Kita bawa kereta kan. Nak cepat. Nak cepat punya pasal kita bawa laju. Bila bawa laju ni, kadang orang tengok jadi tak sedap kan. Pakai kopiah, pakai serban, laju-laju bawa kereta. Jadi orang pun jadi tak sedap. Maka kita pun bila nak cepat tu, kita pun tanggalkan kopiah, tanggalkan serban kita. Kan? Tapi kita ikut undang-undang lah. Lampu merah tu kita berhenti. Maksudnya kita potong orang, potong-potong tu. Kita supaya apa, orang tak sangka buruk. Orang tak pandang buruk pada orang-orang agama. Baik dengan sebab kita ni. Kemudian antaranya lelaki, dan kalau dilihat dalam hadis, Nabi juga pernah kencing berdiri. Nabi pernah sabit dalam hadis. Tapi ulama kata Nabi buat demikian kerana nak berubat, nak merawat sakit. Nabi sakit lutut. Sebahagian lagi menyebut bahawa Nabi ketika itu tak ada tempat duduk. Maka Nabi pun berdiri. Okey. Kemudian seterusnya tidak meludah ke dalam tandas. Ataupun jamban ketika buang air kecil atau air besar. Masa kita buang air kecil atau air besar, ludah tu jangan kita ludah dalam tandas. Ataupun tempat buang air besar tu lah. Di lantai tu okey lagi lah. Tapi kalau betul-betul dalam mangkuk tandas, tak elok. Sebab apa ulama kata? Sebab kita punya air liur ni, dia ada keberkatan dia. Kan? Biasanya orang beriman ni, maka apa yang akan selalu keluar daripada mulut dia? Mestilah benda yang baik kan? Tasbih, istighfar, selawat, dan kita baca Quran, kita berzikir. Maka air ludah yang kita gunakan untuk perkara agama ni, dia punya keberkatan dia. Dan kesan-kesan daripada bacaan Quran dan zikir. Jadi kalau kita ludah dalam tandas tu, mangkuk tu, menyebabkan bercampur dengan najis. Walaupun tidaklah haram perkara itu, tapi tak eloklah kita panggil. Kalau nak ludah, biar ludah. Walaupun ludah tu dia hukumnya adalah suci, air ludah. Dia tidaklah najis. Tapi dia juga adalah kotoran kan. Sejenis kotoran. Yang orang anggap jijik. Mana ada orang suka. Kalau kita salat, ambil air ludah, bagi kat dia. Dia pun tak suka. Tapi air ludah ni bukanlah kotoran yang seperti mana kita faham. Kotoran seperti najis. Ataupun kotoran seperti kotoran biasa. Bahkan kalaulah air ludah itu orang beriman, maka kotorannya itu, air ludahnya itu ada keberkatan juga padanya.
Maka sebab itu kita tidaklah meludahkan di dalam mangkuk tandas. Baik. Kemudian disebutkan juga di sini pesanan daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid rahimahullah ta'ala berkata, radhiyallahu anhu berkata, apa kata beliau? Di antara amalan salafus salih dalam menjaga kesihatan tubuh, iaitu kalau kita nak dapat kesihatan tubuh badan ni, maka mereka akan mendahulukan masuk tandas untuk buang air kecil atau air besar ketika nak tidur dan ketika keluar rumah. Ini dua keadaan. Bila nak tidur, maka buang air kecil dulu, buang air besar dulu. Bila begitu juga bila nak keluar rumah. Sebab apa? Sebab dengan kita jaga dua perkara ini akan menyebabkan terpelihara daripada menahan kencing. Sebab apa? Kalau kita tahan kencing, tahan berak ni, dia berbahaya, tak bagus untuk kesihatan. Sebab tu dulu saya jenis suka tahan kencing. Tapi sekarang tak lah. Dulu masa zaman belajar sekolah rendah tu, budak. Suka sangat tahan kencing. Tak suka kencing kat tandas sekolah. Sebab apa? Tandas sekolah ni kadang-kadang tak bersih kan. Kita jadi tak selera nak kencing. Tapi kalau tandas rumah kita dah biasa. Dan satu lagi sebab kita ni pakai kasut. Pakai stokin, pakai kasut. Jadi nak pergi tandas tu macam leceh. Zaman kita sekolah dulu lah. Zaman sekarang pun kalau pergi pejabat, kalau orang kerja pejabat ni pakai stokin, pakai kasut kan susah nak pergi tandas. Takut kena air dekat apa pakaian kita. Alhamdulillah sekarang ni kita mengajar madrasah pondok pekat-pekat je. Senang lah. Kan, nak pergi tandas tak pening-pening nak basuh kaki ke apa kan. Mudah. Baik. Kemudian antara adab ketika nak keluar tandas. Apa dia? Pertama, dahulukan kaki kanan. Yang kedua, bersihkan tempat buang air kecil atau air besar yang telah digunakan. Ada orang dia berak, dia jenis tak reti nak bersihkan tandas. Kalau tandas rumah dia tak apalah. Dia yang pakai. Tapi kadang-kadang suami dia pun nak pakai, isteri dia pun nak pakai, anak-anak dia pun nak pakai. Jadi kita tunjuklah adab. Maksudnya bila kita dah guna, tak perlu kita tunggu orang lain bersihkan. Kita sendiri boleh bersihkan tempat tu. Paling kurang kita flush kan. Flush tandas tu. Kalau tidak orang nak datang tu nak berak tu, hilang selera dia. Menyakiti orang beriman ni hukum dia haram. Kan. Supaya apa? Bau dia tidak mengganggu orang lain. Kalau tandas yang umum, kita perlulah bersihkan. Kesian orang datang nak buang hajat tapi tak jadi bila tengok ada makhluk dalam tu kan. Petang lagi kalau tandas tu tak banyak. Lagi pening dia. Kemudian yang seterusnya menutup pintu kamar mandi. Menutup pintu bilik mandi. Kalau kita gunakan tandas, tutup pintu. Itu biasalah umum. Dan keluar daripadanya kita bacalah ghufranak. Itu kita dah sebut. Dan satu doa yang kita telah baca pada minggu lepas juga. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Doa ni dibaca ketika setelah buang air kecil atau air besar. Dan kita baca dalam hati ya. Kalau lupa kita boleh baca lepas keluar tandas. Dan berwuduk di luar bilik atau di luar tandas. Supaya dapat membaca zikir wuduk tak kala berwuduk. Jadi orang persoalkan. Boleh tak kita berwuduk dalam tandas? Boleh tak? Ya. Jadi jawapan dia boleh. Kalau nak tanya boleh, memang boleh. Sah wuduk tadi. Sebab tak ada syarat pun wuduk ni mesti di sesuatu tempat. Dia boleh di mana-mana. Asalkan cukup rukun dan syarat dia, maka sah. Kan, dibasuh dengan air mutlak. 4 anggota. 1 kering, 1 basah. 4 basah, 2 kering. 4 basah tu kepala tangan, muka, tangan, kepala, kaki. 2 kering iaitu apa dia? Niat dan tertib. Ni biasa tok guru kita kalau sebut lah. 2 kering, 4 basah. Nak ingatkan mudah. Jadi tak disyaratkan pun tempat tertentu. Boleh kita dalam tandas. Cuma ulama' kata, bila kita wuduk dalam tandas ni, kuranglah sikit pahala dia. Sebab apa? Bila kita dalam tandas, kita tak boleh nak zikir. Kita tak boleh nak baca bismillah. Kita tak boleh nak baca doa wuduk. Doa lepas wuduk. Jadi kita sebaiknya kalau ada tempat di luar tandas, kita wuduk dah di luar tandas. Misalnya di singkir dapur rumah kita ke, ataupun rumah kita ni memang ada sedia tempat untuk wuduk di luar tandas. Itu yang terbaik.
supaya kita dapat bacakan doa-doa ketika nak berwudu. Doa-doa ketika berwudu. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian disebutkan di sini juga, ada adab iaitu ketika buang air kecil atau air besar di tempat yang terbuka. Ini maknanya selain tandas. Misalnya kita berada di luar negara, kita berada di satu tempat yang mana memang tak ada tandas. Payah juga. Saya pergi Pakistan tuan-tuan, kita duduk sana 9 bulan. Dan kadang-kadang kita pergi surau, tempat sembahyang kat satu kampung tu, tandas dia tak ada. Kalau ada pun dah tak boleh guna. Air tak ada. Air tu kena pakai air pam bawah tanah. Memang mujahadah, memang susah. Kan? Dah lah air tak ada. Lepas tu tandas pula. Kalau ada jauh, kalau ada pun rosak. Allahu Akbar. Kadang-kadang tandas tak ada, memang tak ada tandas. Surau dia memang tak ada tandas. Sebab orang sana memang dia kalau nak buang hajat ke, dia nak buang air besar ke, dia memang buang kat tanah lapang begitu je. Macam zaman Nabi dulu mula-mula dulu. Pelik juga kan zaman kita ada orang macam tu. Ya, memang ada. Kalau tuan-tuan perempuan pergi kat kereta api, kat India kan banyak kereta api. Bila waktu subuh tu, kan, waktu subuh ni kan banyak orang bangun pagi kan, nak berak. Maka kita tengok waktu subuh tu, berdiri orang beratur dekat. Kalau kita lalu, ladang gandum, ladang jagung kan, diorang tanam, kita akan nampak macam beratur, orang beratur ramai tu, tengah mencangkung. Ingatkan, macam patung ke apa ke, rupanya orang tengah masing-masing tengah berak. Dan dia berak tu, dia menghadap kat kita pula tu, punggung dia. Masa tu gelap, hitam, dia orang ni kulit hitam, kita tak nampak apalah. Tapi bila perhatikan betul-betul, orang tengah berak. Kan? Dia bukan kisah pun, orang dalam kereta api tu nampak dia tengah buang hajat. Sebab dia tak kenal kita pun tak kenal dia. Dan kereta api tu pun bergerak laju kan. Jadi, lalu tu sekali lalu je macam nampak sekali imbas. Dia taklah nampak terus direct ke, nampak tepat ke. Jadi, dia orang tak kisah. Ni kalau kita pergi India lah tuan-tuan, suasana tu kalau pergi India, satu momen yang tak dapat dilepaskan ataupun dilupakan bila kita naik kereta api India. Jadi kalau orang pergi India tak naik kereta api, dia tak sah lagi India dia tu. Dia punya pergi India tu tak sah lagi. Macam orang sembahyang tak ada wuduk. Tak sah lagi sembahyang dia. Nak dapat momen-momen menarik, momen-momen saat-saat yang memang seronok pergi India ni bila dapat naik kereta api. Tapi memang mujahadah susah sikit lah. Sebab kereta api dia jauh-jauh, 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam. Memang tidur dalam tu. Dan dia pun ada siapkan makan minum dia. Tandas dia pun ada. Cuma tak ada kereta api yang bagus lah. Dia ada aircon dan sebagainya. Kita ambil yang tu lah. Kadang kita yang tak selesa lah sebab kereta api ni goyang-goyang. Jadi bila turun kereta api tu pun, kita rasa bumi ni macam bergoyang. Sebab apa? Dah 2-3 hari dalam kereta api. Baik. Jadi antara adat ketika buang air kecil ataupun air besar di tempat yang terbuka. Apa dia? Pertama, wajib kita buat penutup. Kalau tempat yang digunakan tu, untuk buang air, ini kalau tempat itu menghadap arah kiblat. Jadi kalau tempat tu kita nak guna untuk menghadap kiblat, kita pasti ada penutup. Tapi kalau bukan menghadap kiblat, maka tak apa kalau tak ada penutup. Cuma bila kita nak pergi tu, maka kita pergi jauh lah daripada tempat orang ramai kan. Supaya orang tak bau kita punya najis. Maksudnya kalau kita pergi tu, contoh macam saya zaman dulu, di Pakistan tu kita pergi kebun pisang, kebun anggur, kebun jagung. Itu semua tempat-tempat orang buang hajat. Dia orang pun tak kisahlah kalau kita buang kat sana. Baik. Kemudian tidak buang air kecil atau air besar di tempat yang bergenang. Itu sama tempat air yang bertakung. Tidak buang air kecil atau air besar pada aliran air yang sedikit. Seperti sungai yang kecil, anak sungai. Sebab akan menyebabkan air itu menjadi mutanajis. Jadi kita nak buang air besar ni, kalau dalam sungai yang besar tak apalah. Kan? Tidak buang air kecil atau besar di tempat macam banjir baru ni kan, banjir. Duduk atas bumbung tu, mesti tak terberak, nak terkencing mesti punya. Kan? Jadi nak buat macam mana? Berak je lah kat banjir tu kan. Ataupun buang je lah air kecil kat situ. Basuh dengan air tu pun boleh.
Sebab air tu dikira air macam air sungai jugalah. Walaupun warna coklat, tapi dia dihukum air mutlak jugalah. Sebab dia macam air sungai. Perubahan warna tu dimaafkan. Sebab dia adalah kerana kesan daripada tanah, debu, pasir yang tak dapat dielakkan. Baik. Kemudian tidak buang air kecil atau air besar di tempat yang dilalui oleh orang-orang kerana mengganggu mereka. Ini adalah larangan daripada Nabi SAW daripada kencing atau yang besar di jalan manusia, jalan lalu orang. Ni kalau kat India ni kita nampaklah benda ni. Kat dinding-dinding. Bukan kat India. Salah pula. Dekat negara Mat Saleh. Orang pancut dekat bangunan kan, kat tepi-tepi lorong. Kat situ je orang buang air kecil. Jadi sebenarnya tak boleh kalau tempat itu tempat laluan orang. Sebab orang nak lalu. Saya pernah tengok dekat Pudu Raya kalau tak silap. Pudu. Dekat stesen bas. Sebab tandas tu jauh, ada satu orang budak kecil tu, mak dia biar je. Dia kencing dekat depan tempat orang menunggu tu. Tempat duduk menunggu tu. Kat luar lah ni, tepi jalan. Orang orang lalu keliling kawasan tu. Tapi budak tu selamba je, dia buka seluar dia kencing. Budak perempuan nak tu. Kan, saya kata siapa lah mak dia ni kan. Biar je dia kencing kat situ. Orang lalu lalang kawasan tu kan. Jadi tak elok lah sebenarnya. Kan, benda tu sangat-sangat tidak elok. Carilah tandas kan ataupun tempat tertutup ke paling kurang. Ni mak dia pun dia biar je budak tu. Baik. Jadi akan hilang sifat malu dia lah kalau dah daripada kecil dia macam tu. Padahal dah umur 4-5 tahun rasa dah besar dah juga tu. Baik. Kalaulah buang air kecil di tempat yang dilalui orang-orang tu, hukum dia makruh. Itu kalaulah tempat umum. Bukan tempat milik siapa-siapa. Tapi kalau milik orang, tempat tu tanah orang, milik orang, rumah orang, maka hukum dia haram. Hukum dia adalah haram. Okey? Hukum dia haram. Baik. Tapi kalau tempat tu tempat maksiat, maka tidak haram. Boleh. Buang air kecil boleh. Buang air besar pun boleh. Tempat maksiat. Supaya apa orang tak pergi tempat tu. Kemudian tidak buang air kecil atau air besar di tempat datangnya arah angin. Maknanya bila kita nak buang tu, kalau tempat yang tempat di luar tandas ni, tempat tu biarlah bukan lawan dengan arah angin. Supaya apa? Percikan najis tak kena pada kita semula. Dan tidak buang air kecil di air besar ataupun air besar di tanah yang berlubang. Ini penting. Kadang-kadang orang dekat tepi pantai, kita bercuti ke pergi mana, pergi hutan kan. Sekarang ni banyak orang pergi camping lah. Orang pergi bercuti kat hutan lah, pergi mandi terjun lah, berkemah lah. Pergi pulau-pulau lah. Kadang-kadang tak ada pun tandas kan. Dipasang kemah je. Jadi bila kita nak buang hajat tu, pastikan kita jangan buang hajat air kecil atau air besar di tanah yang berlubang. Di tanah yang berlubang. Sebab apa? Sebab kita khawatir dalam dia ada makhluk. Itu yang pertama. Ada makhluk selain Allah. Yang kedua, ada makhluk lain iaitu jin atau ular. Jin. Takut tempat lubang tu tempat tinggal jin. Jadi kalaulah kita tiba-tiba kena kat jin. Tak nanya kita malam tu. Nanya kita. Kan? Kena sampuk ke? Kena kacau balik ke? Jin ni jangan buat pasal kalau kita kacau tempat dia pun. Dahlah kita masuk tak baca doa. Lepas tu kita pun kencing kat tempat dia punya tempat tinggal dia. Kenalah kita, na'udzubillah. Ataupun benda-benda macam binatang ular ni. Yang kena patuk, na'udzubillah. Sebab tu jangan kencing kat lubang-lubang. Kan, pastikan di tempat yang maknanya biasalah yang tempat yang boleh serap air dan sebagainya. Tidak buang air kecil atau air besar di bawah pohon yang buahnya boleh dimakan. Jadi ini satu keadaan juga. Sebab apa? Kalau buah tu jatuh nanti, dia jatuh atas najis. Makruh hukum dia. Kalau kebun tu milik dia atau milik umum, makruh. Tapi kalau milik orang lain, maka hukumnya haram. Sama juga. Jadi kaedah dia kalau benda tu benda umum ataupun milik dia, makruh. Tapi kalau milik orang lain, maka hukumnya haram. Dan kemudian tidak buang air kecil di tanah yang keras. Biar cari tanah yang lembut supaya apa? Dapat meresap. Kalau tanah yang keras, dia tak meresap. Nanti dia mengecik kena kita. Dan jika seorang akan istinjak dengan menggunakan air, maka sunat baginya untuk berpindah tempat. Ni kalau kita istinjak dengan air, yang mana tempat kita istinjak tu dia bukan macam tandas kita. Tandas kita ni dia ada lubang, saluran najis.
Tapi kalaulah contohnya di tempat yang tak ada saluran najis. Dia tandas tapi tak ada saluran najis. Maka bila kita dah buang hajat tadi, misalnya, ataupun kita di tempat-tempat lapang ke tempat-tempat yang tak ada tandas, kita dah buang najis, bila kita nak istinjak, kita pergi ke tempat yang lain. Pindah. Supaya apa? Bila kita istinjak tadi, tak terkenalah najis tersebut. Tak perciklah najis tu tadi. Tapi kalau dia guna batu atau tisu, tak perlulah. Sebab batu dengan tisu ni sifat dia tak memercik. Kan? Sifat dia tidak mercik. Melainkan kalau air. Air tu mercik. Baik. Kemudian yang terakhir, antara niat yang baik ketika masuk kamar mandi. Ataupun nak ketika buang hajat. Pertama, untuk ingatkan dirinya akan kerendahan diri disebabkan kerana sibuknya dalam bersihkan kotoran yang keluar dari tubuhnya. Yang kedua, niat untuk bersyukur kerana kotoran dari tubuhnya telah keluar dengan mudah. Yang ketiga, niat dapat mengamalkan sunnah dan adab-adab ketika masuk tandas. Yang keempat, niat untuk sucikan diri dari najis. Yang kelima, niat untuk merenung nikmat Allah. Jadi sebenarnya, walaupun kita buang air kecil, kita buang air besar, tapi akan mendapat pahala juga. Ini ulama kata boleh dapat pahala. Ustaz, buang air kecil, buang air besar pun boleh dapat pahala. Ya, boleh dapat pahala. Dengan syarat kita ikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, niat kita tadi niat yang betul. Maka kalau ada niat-niat yang kita telah sebutkan tadi, masa kita buang yang kecil, buang yang besar, maka secara tak langsung, itu pun akan jadi ibadah, akan jadi ketaatan, akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang bijak ni, dia akan jadikan semua kehidupan dia 24 jam tu ibadah. Tidur dia ibadah, makan dia ibadah, minum dia ibadah. Pergi kencing, pergi berak pun dapat ibadah juga. Dapat pahala. Hatta kita dengan isteri kita bersama, bersetubuh pun dapat pahala juga. Sebab apa? Ada adab, ada sunnah-sunnah yang dilakukan. Dan dengan niat yang betul, ikut sunnah Nabi SAW pun dapat pahala. Jadi usia kita kalau diberikan 60 tahun, 70 tahun, maka seluruh usia kita semenjak balik, kita akan dapat pahala. Kan? Daripada usia 15 tahun, kalau dia balik 15 sampailah umur 60. Semua yang dikira pahala. Kan tak untung tu. Kira untung lah. Ada orang yang mana usia dia usia 60 tahun. Tapi pahala ibadat hanya 20 tahun ni. Jauh beza tu 20 tahun. Lagi 20 tahun apa? Lagi 20 tahun dia tidur. Sebab apa? Sebab umumnya kita ada 24 jam sehari. Masa tidur kita ada berapa jam? 8 jam. 8, 16, 24. Biasanya lah tak lebih daripada 8 jam. Paling kurang pun 6 jam satu hari. 6, 12, 18, 24. Maksudnya 1/4 hari kita tidur. Jadi kalau kita 40 tahun, 10 tahun kita dah guna untuk tidur. Jadi tuan-tuan cuba fikirkan. Kita ni hanya 30 tahun je. Itu pun 30 tahun belum lagi ditolak dengan kita punya makan, minum, rehat, tidur kita. Pergi sana, pergi sini, di situ tinggal lah 15 tahun. 15 tahun tu kita buat ibadah, belum lagi ditolak dengan kadang-kadang tak ikhlas, kadang-kadang kita buat main-main, kadang-kadang kita buat malas, ada sebagainya. Jadi kita tengok sikit ke banyak kita punya ibadah kita. Nak bandingkan bekalan ni kita nak bawa hari akhirat, bukan untuk 15 tahun, bukan untuk 30 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Bighairi hisab. Untuk selama-lamanya. Tidak ada tempoh hujungnya. La nihayatalahu. Jadi sebab itu kita, orang yang bijak ni dia jadikan 24 jam sehari dia adalah ibadah. Tidur dia pun jadi ibadah. Macam mana? Sebelum tidur buat adab tidur. Niat tidur tadi, ya Allah, dengan tidur yang aku buat ini, aku nak tidur ni supaya aku dapat kekuatan untuk apa? Untuk dakwah, untuk ta'lim, untuk belajar agama, untuk ibadat, untuk khidmat kepada manusia. Maka tidur pun dapat pahala. Makan pun kita niat yang sama. Kahwin pun niat yang sama. Rehat pun niat yang sama. Kita berjalan-jalan pergi luar negara, kita pergi mana-mana tempat ziarah kawan kita pun dengan niat yang sama. Maka kita akan dapat pahala. Semua itu akan dikira pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang alim, orang yang berilmu lebih mudah dapat pahala berbanding orang jahil. Orang jahil ni dia kadang-kadang pahala pun tak dapat, bila ibadat pun tak dapat juga pahala. Sebab apa? Kesalahan yang dilakukan. Tapi orang berilmu, dia beribadat dah dapat pahala.
Sebab dia buat dengan ilmu. Dan dia buat perkara harus pun. Benda-benda harus. Makan, minum, lihat, tidur pun dapat pahala. Sebab apa? Dia betulkan niat dia. Dia sertakan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan dia. Maka semua dikira pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu sedikit sebanyak berkenaan adab istinja. Jadi tuan-tuan, saya sarankan tuan-tuan belilah kitab ni. Kan? Paling kurang beli. Sebab dia ada hadis Nabi, dia ada rujukan kitab-kitab fiqh Syafi'i yang muktabar, yang kita boleh baca dengan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Ada banyak adab-adab dalam ni. Kalau kita bacakan, tuan-tuan pun mungkin sangat akan seronok. Iaitu apa dia antara adab tidur, bangun tidur, mimpi baik, mimpi buruk, pakai baju, lepaskan baju, pakai celak, pakai serban, pakai minyak wangi, pun ada adab dia. Pakai cincin, pakai tasbih, pakai slipper, masuk keluar, masuk rumah, keluar rumah, makan, minum. Ni semua adab dia. Nak buat rumah pun ada adab dia. Nak terima tetamu, adab jiran, nak berbicara, apa adab dia. Masya Allah. Semua ada dia punya dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ada 50. Adab menaiki kenderaan, adab mengucapkan salam, adab ziarah. Nak ziarah orang, apa adab dia. Adab ketika tertimpa musibah. Bila kita ditimpa musibah, apa adab yang kita seharusnya lakukan. Kadang-kadang orang tertanya-tanya. Kan? Melihat orang yang ditimpa musibah, apa adabnya. Masuk pasar. Orang perempuan suka masuk pasar. Jadi kita banyak kali masuk pasar, tapi kita tahu tak? Kita tahu tak adab dia? Tahu tak sunnah Nabi SAW? Ketika Nabi masuk pasar, Nabi pun manusia biasa. Dari sudut manusia biasa, dari makan, minum, Nabi masuk pasar. Adab berhutang. Masuk keluar masjid, baca Quran pun ada adab dia. Berdoa, puasa bulan Ramadan, sedekah, menziarahi ulama, bergaul. Dan adab seorang anak kepada orang tua, adab ketika bahagia marah, adab berkhaluat. Adab ketika hadir majlis perkahwinan, ada adab dia. Kita nak datang ni, orang jemput majlis kahwin. Adakah wajib kita pergi atau tidak? Dan kalau kita hadir tu, apa adab yang kita perlu lakukan? Kalau kita sedang puasa misalnya. Puasa tu pula puasa yang wajib. Kita qada, puasa wajib. Tiba-tiba kawan kita jemput. Last minute, kita pun wajib tak hadir. Ada adab dia. Kat sini kita boleh belajar. Ulama kata kalau puasa wajib, dia wajib hadir. Kalau majlis perkahwinan itu tidak ada perkara yang berlanggaran dengan syarak, dia boleh hadir. Wajiblah. Sebab kenduri kahwin ni, kenduri ni ada banyak dalam Islam. Antara salah satunya kenduri kahwin, nikah. Kenduri selepas pernikahan. Maka hukumnya adalah wajib. Kita wajib hadir. Kalau kenduri akikah ke, kenduri dapat anak ke, kenduri khatan ke, itu tak wajib hadir. Sunat je. Tapi kalau ni wajib hadir. Apatah lagi kalau dia jemput kita secara khusus. Tapi kalau kita puasa wajib, kita dah puasa pada awal, jadi kita hanya wajib hadir tapi kita tak boleh makan. Tak boleh batalkan, haram batalkan puasa kita, puasa yang wajib. Kalau puasa sunat, ulama kata kita wajib juga hadir tapi kita lihat. Kalaulah tuan rumah tadi, dia tak kisah kita puasa, kita tak payah batalkan, teruskan puasa. Tapi kalau tuan rumah ni terasa hati kalau kita tak makan, walaupun dia tahu kita puasa sunat, maka kita boleh batalkan puasa tersebut. Aulanya kita batalkan makan jamuan itu. Tengoklah pada keadaan tuan rumah tu, kalau puasa sunat dia ada toleransi sedikit. Kemudian begitu juga adab bersedekah. Adab seorang isteri terhadap suami dan sebaliknya. Ada juga. Kan? Apakah adab dia? Adab ketika berhubungan badan bersama. Ni jarang orang baca ni. Adab ni. Adab ketika melahirkan anak dan adab menggunakan handphone. Orang Indonesia panggil hapi. Hapi ni handphone. Jadi bagus tuan dapatkan kitab ni. InsyaAllah kalau ada masa kita muzakarahkan nanti. Mungkin selepas habis kitab Indahnya Hidup Bersyariat ni, insyaAllah. Baik. Jadi memandangkan masa kita pun dah 10.30. Saya pun sebenarnya ada sedikit urusan pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan minggu hadapan ataupun bulan depan. Berkenaan dengan jenis-jenis darah wanita. Malam ni kita baca sikit je lah. Berkenaan dengan istinja kita tambah sedikit berbanding minggu lepas. Jenis darah wanita ni kita akan bacakan pada masa akan datang. Asas-asas dia.
dari darah wanita ni. Jadi kalau ikutkan orang perempuan lah wajib hadir ni, belajar. Kan? Sebab apa perkara ni penting. Kemudian perkara wajib mandi. Perkara yang diwajibkan mandi. Antara perkara-perkara yang diwajibkan mandi ialah kerana bersetubuh. Kalau perempuan, iaitu apa dia? Keluarnya haid, keluarnya nifas. Berhentilah, maknanya suci daripada haid, suci daripada nifas. Kalau lelaki, sama juga bersetubuh, lelaki dan perempuan diwajibkan mandi. Tapi ada had dia. Walaupun bersetubuh tak keluar mani, wajib juga mandi. Lelaki dan perempuan. Kemudian kalau lelaki satu lagi ialah ihtilam. Khurujul mani, keluar air mani. Keluar air mani pun wajib mandi. Lelaki atau perempuan. Wajib mandi. Ada orang dia tak tahu. Sebab tu anak-anak kita yang lelaki ni, khususnya lah, kalau perempuan kita ajarkan bila dah keluar darah, maka begitu mak, wajib mandi, hukum dia wajib mandi. Bila dah berhenti darah tersebut. Kita sebagai mak, kita kena catat. Sebab anak-anak yang keluar darah haid ni, dia biasa umur 9, 10, dia kecil lagi tak faham. Kita kena beritahu pada mereka. Dan kita kena buat satu buku untuk satu anak perempuan kita. Supaya kita dapat catat dia punya haid dia. Hari pertama, berapa lama keluar, berapa jam. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Sampailah hari berhenti darahnya. Sebab bila darah tadi cukup 24 jam, maka baru dikira haid. Kalau tak cukup 24 jam, tak dikira haid. Dan cukup atau tak cukup ni kadang-kadang dia berterusan keluar satu hari. Berterusan keluar tu maksudnya bila dia masuk tandas, dia cek dengan kapas, masukkan pada faraj dia. Dia tengok ada kesan darah. Warna merah ke, warna hitam ke, warna kuning ke. Selagi ada warna, maka dikira haid. Dalam tempoh 15 hari tu. Maka selagi dia cek-cek ada, maka tu dikira keluar. Kemudian kalau darah dah berhenti, maka dikira berhenti ya. Jadi kadang-kadang darah tu keluar terus 24 jam. Kadang-kadang dia berhenti keluar 7 jam satu hari, kemudian 7 jam satu hari. Kemudian 2 jam satu hari. Jadi kita kena catat dia. Kan? Sebab tu hari yang pertama berlaku keluar haid bagi wanita ni penting bagi dia untuk dicatatkan. Supaya dapat pastikan adakah haid ataupun tidak. Kemudian keluar mani bagi lelaki. Kadang-kadang anak lelaki kita ni dia baligh. Dia baligh. Baligh keluar mani. Tapi dia tak tahu wajib mandi. Itu masalah. Dia dah baligh, dia wajib mandi. Dan dah wajib solat. Maka kita kena ajar dia bila dia dah hampir balik. Contohnya umur 12 tahun. Umur 11 tahun itu kebiasaannya dah boleh balik dah lelaki. Maka 10 tahun tu kita dah ajarkan dia ilmu tentang balik. Kalau dah keluar air mani rasa basah-basah, bangun tidur rasa basah. Maka kalau dia rasa lekit-lekit, itu air mani, maka wajib mandi. Kena bagi tahu, kena jelaskan. Mungkin dah dekat sekolah dah dijelaskan, tapi kat rumah pun kita kena cakna benda ni. Supaya dia ingat dalam kepala otak dia. Sebab kadang-kadang bila dia belajar kat sekolah, dia lupa, balik rumah dia lupa. Tapi bila kita ingatkan dia kat rumah, jadi dia akan ingat dalam minda dia. Jadi bila dia bangun tidur tengok, basah. Mak cakap tadi kalau basah lekit-lekit ni, mani ni, dia tanya mak dia. Betul tak ni mak? Betul. Mak dia check keluar tadi. Ini kamu dah balik ni. Jadi dia pun tahu dia wajib mandi. Sebab budak-budak kadang-kadang dia pun tak confident. Dia pun tak perasan. Jadi dia nak panduan daripada orang dewasa. Jadi kitalah yang kena bimbing mereka. Sebagai wali dia. Wajib untuk kita ajarkan perkara-perkara ini. Dan kita ketika itu bila dah balik, kita kena tekankanlah hukum-hukum syarak ni pada dia. Untuk aurat kalau perempuan, pakai tudung, pakai baju yang longgar, tutup aurat. Kemudian kalau lelakinya maka jaga sembahyang waktu, 5 waktu berjemaah di masjid. Perempuan pun samalah. Dah mula jaga puasa, jangan ponting-ponting. Baik. Itu perkara yang kita perlu tekankan. Khususnya zaman sekarang ni, anak-anak muda sangat kita perlu tekankan mereka ni berjemaah di masjid. Kan? Jangan biasakan jemaah di rumah. Kalau kita ada suami, kita bisik-bisik lah kat suami kita, bang jomlah pergi masjid. Yang mungkin dia segan nak pergi seorang, kita ajak pergi yang kita sekali. Bila dia ada geng ni, dia tak apa segan sangat. Sebab dia mula-mula nak pergi tu, dia malu sikit. Tapi bila kita yang ajak dia, kita pergi dengan dia, dia tak malu. Khususnya bila ada kuliah-kuliah kan. Jadi dia pun seronok ada partner kan. Mungkin dia segan, tapi bila kita pujuk dia, dia pergi. Tapi kalau dia dah biasa, insyaAllah lepas tu dia pergi seorang-seorang pun tak apa. Jadi kita nak mulakan tu dulu. Biar kita ni isteri jadi pencetus kebaikan kepada suami kita. Dan suami pun sama juga kan. Maknanya
tahu tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga. Ambil tahu bukan sekadar bagi nafkah saja, bagi duit, bayar sewa rumah, bayar makan, minum, rehat tidur. Tapi kita juga perlu pastikan isteri kita belajar tentang perkara agama. Khususnya berkaitan dengan darah-darah wanita. Penting tu, suami tu tanggungjawab dia. Wajib dia kena ajarkan agama juga pada isteri dia. Kalau tak, esok ke akhirat, tanggunglah sendiri. Kan? Sebelum isteri tu kahwin, ayah dia yang ajar. Ayah dia ambil tanggungjawab. Tapi bila isteri tu dah kahwin dengan suami, maka suamilah yang bertanggungjawab. Tapi berapa ramai hari ni suami isteri yang mana mereka ni fikirkan agama dalam kehidupan dia. Sangat kurang kan kita tengok. Orang ini boleh bersama dalam berniaga, bersama dalam cari nafkah, bersama dalam cari duit. Tapi dalam beragama ni, susah kita nak tengok dia bersama-sama. Jadi sebenarnya agama tu lah yang penting kerana kerohanian ni dia akan bina hubungan antara suami isteri. Sebab semua orang dia perlukan kepada pengisian rohani. Dan pengisian rohani ni bila ada pada setiap orang, maka dia akan mengikat hubungan antara satu sama lain. Kerana apa? Rohani, roh kita ni daripada Allah. Makanan dia apa? Makanan dia lah agama. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Jadi kalau rohani kita haus, dahaga, lapar, tak cukup dia punya zat dia, maka itu yang menyebabkan berlakunya macam-macam masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak-anak dan sebagainya. Wallahu'alam. Cukup setakat tu. Dan kemudian antara juga yang wajib mandi disebut dalam kitab Safinatun Najah. Pertama, berhenti darah haid, berhenti darah nifas. Kemudian darah nifas ni darah yang keluar selepas bersalin melahirkan anak. Kalau sebelum melahirkan anak keluar darah tu bukan darah nifas. Dia mesti selepas kosongnya rahim daripada anak. Barulah dipanggil darah nifas. Okey, baik. Kemudian mati. Satu lagi mati pun wajib mandi. Tapi orang yang hidup wajib mandikan, bukan orang yang telah mati. Orang hidup lah, dia tak boleh nak mandi. Orang hidup mandikan. Kemudian keluarnya mani, masuknya zakar ke dalam farash, iaitu bersetubuh atau berjima'. Baik. Kemudian yang terakhir, wiladah bersalin. Bersalin pun wajib mandi. Tapi biasa orang bersalin, dia tak wajib mandi sebab masih lagi keluar darah nifas. Bila keluar darah nifas, dia kena tunggu darah nifas tu berhenti, barulah dia wajib mandi. Okey? Dan ketika nak bersalin ni, tuan-tuan perempuan yang rahmati oleh Allah, bila nak bersalin, bila dah pecah ketuban tu, selagi belum keluar anak, maka wajib, dia masih lagi wajib mengerjakan solat. Wanita ni kita kena ambil berat sikit. Bila wanita ni mengandung nak bersalin tu, bila pecah ketuban tu, dia wajib lagi sembahyang. Yang tak wajib sembahyang ni bila dah keluar anak, dah keluar nifas. Dah keluar darah nifas. Jadi darah nifas ni keluar bila dah keluar anak. Jadi sebelum keluar anak, keluar darah ketuban tu belum lagi nifas. Itu belum lagi darah ni nifas. Itu darah dipanggil darah sakit nak bersalin. Maka dia masih lagi wajib solat. Kalau dah masuk waktu isyak, dia boleh sembahyang. Kena sembahyang. Kena sembahyang. Wajib dia sembahyang. Jadi cara macam mana? Sembahyanglah macam mana yang dia boleh sembahyang. Kan kadang-kadang dah keadaan begitu darurat. Kalau ada wuduk, dia ambil wuduk lah. Kemudian dia pergi tandas. Dia istinjak dan sebagainya. Ditutup ke apa dengan sesuatu. Kalau boleh ambil wuduk. Kemudian sembahyang. Mana mampulah kita kata. Berdiri, rukuk, kiam. Kalau boleh, mana ikutlah mampu macam mana sekalipun. Kalau tak boleh diri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Sembahyanglah. Dengan isyarat pun boleh. Mana ikut kemampuan kita. Sebab kita ketika itu dalam keadaan sakit, darurat. Yang penting kita sembahyang. Tapi sembahyang tu perlu diqadak semula. Nanti bila kita dah selesai, habis nifas kita dah mandi. Kita ingatlah sembahyang tersebut. Sama ada sembahyang isyak ke, maghrib ke. Kita ingat semula untuk diqadak. Okey? Wallahu'alam. Ada soalan tuan-tuan perempuan rahimahullah dalam pengajian kita malam ni sebelum kita menutup sesi pengajian. Allahumma salli wa sallim. Malam ni kehadiran tak berapa ni tapi tak apalah insya-Allah. Kita teruskan kan. Setiap pengajian agama ni sebenarnya sikit ke ramai ke orang hadir, dia sangat bernilai di sisi Allah. Dan Allah bukan tengok pada ramai ataupun sedikitnya sesuatu majlis ni. Tetapi Allah lihat konten dia, isi dia. Kalau pengisian dia pembicaraan agama, berkisah tentang syariat, berkaitan dengan Allah dan Rasul, maka ia satu majlis yang sangat mulia di sisi Allah.
dan dipuji ataupun dibangga-banggakan oleh para malaikat. Dan orang yang hadir dalam majlis itu akan diampunkan dosa-dosanya. Jadi beruntunglah kita bila kita ni selalu menjadikan masa kita, diri kita diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Dan sangat merugilah orang yang mana masanya itu diisi dengan keburukan demi keburukan. Na'udzubillah min zalik. Orang beriman ni dia akan sibuk berpindah dari satu kebaikan kepada satu kebaikan. Daripada satu kebaikan kepada satu kebaikan. Itu sifat orang beriman. Dia sentiasa dahaga kepada kebaikan. La yashba'al mu'min minal khair hatta yakuna muntahahul jannah. Nabi kata, orang beriman ni takkan sekali-kali kenyang dengan kebaikan. Sehinggalah penghujung dia iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang beriman. Tanda-tanda keimanan. Jadi adakah kita dah ada tanda iman tersebut ataupun belum? Itu kita kena risau. Kalau kita ni sibuk dengan masa kita dengan kelalaian, tengok drama, sekali-sekala tu tak apalah kan. Orang kata apa macam sekali imbas. Tapi kalau sampai ada jadual drama tu dalam harian kita, itu bahaya, penyakit. Kan, Korea dan sebagainya. Sampai ada jadual tu. Pukul 6 cerita apa besok. Pukul 7 cerita apa besok. Ada dia punya jadual dia. Dan tak lepas kita tengok. Sampai sembahyang pun kadang-kadang lewat. Sembahyang pun tinggal, Quran pun tak sempat baca. Ini kita hati-hati. Kita takut-takut nanti maut, kematian datang kepada kita saat mana kita dalam keadaan lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Orang yang nak mati ni, dia akan dicabut nyawanya seperti mana dia sibuk dalam kehidupan dia waktu dia hidup. Kalau dia sibuk dengan kebaikan, mati dia pun dengan kebaikan. Kalau dia sibuk dengan dakwah, mati dia pun dalam dakwah. Kalau dia sibuk dengan amal ibadah, mati pun dalam amal ibadah. Kalau dia sibuk dengan ilmu, maka dia mati pun dalam ilmu. Sebab tu hati-hati. Kan? Kita sibukkanlah diri dengan kebaikan-kebaikan. Dan kita ingat balik, orang yang bijak, orang yang menjadikan kehidupannya ini 24 jam seharian dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara dia? Bawalah adab, bawalah sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diajarkan kepada kita. Kerana Nabi diantar untuk umat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, adalah untuk rahmat seluruh alam. Bukan sahaja itu, tetapi untuk syafaat di hari akhirat untuk umat-umatnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita semua syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat, yang mana yauma la yanfa'u malu wala banun, tidaklah memberi manfaat harta dan anak-anak ketika itu, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dalam keadaan jiwa dan hati yang sejahtera, iman, yakin yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang diusahakan di atas dunia ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruna wa ghafurur rahim. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah Kak, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama insyaAllah. Jumpa lagi. Lagi Ustaz. Assalamualaikum.